minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Isnin, minggu yang baru. Kita bertemu lagi dalam bacaan pagi kita, bacaan Al-Quran dan perkongsian tafsir dari surah Amazing. Hari ini di muka surat 235, surah kita dah masuk surah yang baru, surah Yusuf. Okey, sebelum tu saya minta semua penonton, tuan-puan untuk like dan share kita punya live kita pada pagi ini. Sharekan kepada keluarga, sahabat dan rakan-rakan supaya mereka pun boleh tontonlah kita punya live ni. InsyaAllah perkongsian kita ni perkongsian umum. Okey. Sebelum tu saya menjawab persoalan yang saya dapat kemarin berkenaan Bandar Wakaf Madinah Mawaddah. Sekali lagi saya terangkan, Bandar Wakaf Madinah Mawaddah kita ni insya-Allah masih lagi dalam proses pembangunan dan insya-Allah dijangka siap akhir tahun 2022. Okey. Saya rasa kita boleh mulakan kita. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Idza qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sadaqallahul azim. Terjemahan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu memahami. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya bersujud kepadaku. Mu'jam. Al-Qamar, bulan. Qamarus sama'i. Kalimah ini diungkapkan ketika bulan itu mula terlihat dan hal itu terjadi setelah hari ketiga. Dikatakan disebut bahawa itu bulan kerana mengalahkan cahaya bintang-bintang dan kerananya bintang-bintang itu bersinar. Firman Allah, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan. Surah Yunus ayat 5. Tafsir Jalalain. Iz qala Yusufu li abi. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam, Ya abad, huruf ta dibaca dengan baris bawah sebagai tanda bagi ya, ganti nama diri yang wujud sebelum dibuang berfungsi sebagai mudaf ilaih bagi abad. Ia juga dibaca dengan baris atas sebagai tanda bagi huruf alif yang wujud sebelum dibuang setelah
diubah daripada huruf asal iaitu ya. Inni ra'ait. Sesungguhnya aku telah bermimpi di dalam tidurku. Ahada asyaraku kabang wasyamsa wal qamara ra'aituhum. Tentang 11 buah bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya. Lafaz ra'aituhum berfungsi sebagai taukid, penguat daripada lafaz ra'ait. Daripada lafaz ra'aitu di awal ayat. Li sajidin. Lafaz sajidina adalah berbentuk jamak plural yang ciri Arabnya akhir kata memakai ya dan nun kerana menggambarkan keadaan sujud. Hal ini merupakan ciri khas daripada makhluk yang berakal. Kisah Nabi dan Rasul. Yusuf adalah anak Yaqub AS yang paling dicintainya. Pada saat usia Yusuf 12 tahun, dia bermimpi melihat 11 bintang seolah-olah sujud kepadanya. Begitu juga dengan matahari dan bulan. Mimpinya itu diceritakan kepada ayahnya. Dan ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia. Surah Yusuf ayat 5. Lalu diterangkan mimpinya itu sambil berkata, dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi Nabi dan mengajarkan kepadamu sebahagian daripada tafsir takbir mimpi. Ketika isteri Yaqub mendengar apa yang diceritakan oleh Yusuf kepada ayahnya, maka Yaqub pun mengatakan kepada isterinya, rahsiakanlah apa yang dikatakan Yusuf. Janganlah kau ceritakan kepada anak-anakmu. Isterinya menjawab, baiklah. Namun ketika anak-anak Yaqub itu pulang daripada mengembala, isteri Yaqub menceritakan mimpi Yusuf itu kepada mereka. Semakin bertambahlah kedengkian dan kebencian mereka kepada Yusuf. Mereka berkata, kami tidak memahami matahari selain daripada ayah kami. Tidak pula bulan selain daripada dirimu. Dan tidak pula bintang-bintang selain daripada diri kami. Sesungguhnya anak Rahel, ini nama ibunda Yusuf, hendak menguasai kami dan akan berkata, kami adalah pemimpin kamu. Mereka membuat sebuah rancangan untuk memisahkan antara dia dan ayahnya. Mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kami, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpu kepadamu. Dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Surah Yusuf ayat 8-9. Salah seorang di antara mereka yang lebih berwibawa dan memiliki pemikiran, iaitu Yahuda, memberikan cadangan. Dia berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf kerana akan menimbulkan masalah besar. Lemparkanlah ke dasar perigi, pastilah akan ditemukan oleh kabilah. Diambillah janji daripada mereka bahawa mereka tidak akan membunuhnya. Setelah berlaku kesepakatan di antara mereka, mereka pun menemui Yaqub dan berkata kepadanya supaya melepaskan Yusuf untuk dibawa bersama mereka. Ketika Yaqub melihat
ketika Yakub melihat mereka, dia berkata, apa maksudmu? Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Oleh sebab itu, biarkanlah dia bersama kami ke Sahara agar dia bersenang-senang dan bermain-main. Kami pasti akan menjaganya hingga kembali. Surah Yusuf ayat 11 hingga 12. Riyadhus Shalihin. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kamu bermimpi yang dia sukai, sebenarnya mimpi tersebut berasal daripada Allah SWT, maka hendaklah dia memuji Allah kerananya dan ceritakanlah. Jika dia bermimpi selain daripadanya yang tidak disukai, itu berasal daripada syaitan, maka hendaklah dia meminta perlindungan daripada keburukannya dan jangan menceritakannya kepada orang lain sehingga tidak membahayakannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas memberikan keterangan satu, bahawa manusia apabila bermimpi yang baik maka bersandarlah pada Allah serta memujinya kerana membahagiakannya. Dibolehkan diceritakan mimpi jika ia akan membangkitkan seseorang untuk mengharapkan kebaikan. Dua, mimpi yang buruk merupakan bisikan syaitan dan janganlah diceritakan kepada orang lain kerana akan membangkitkan perasaan gundah, sedangkan berkeyakinan akan mendapatkan malam adalah terlarang. Hadis Nabawi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Nabi SAW, siapakah manusia yang paling mulia? Baginda menjawab, yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa. Mereka berkata, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kami tanyakan. Baginda bersabda, manusia yang paling mulia adalah Yusuf, Nabi Allah, putera Nabi Allah Yakub, cucu daripada seorang Nabi Allah Ishak dan cicit daripada seorang kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Mereka berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Baginda bersabda, apakah daripada kalangan bangsa Arab yang kamu tanyakan itu kepadaku? Mereka menjawab, benar. Baginda bersabda, orang yang terbaik di antaramu di masa jahiliah terbaik pula di masa Islam jika mereka memahaminya. Nasihat dan pengajaran. Dalam kisah Yusuf AS ini, dia menceritakan mimpi yang dialaminya itu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya memahami bahawa anaknya itu akan mendapat kedudukan yang tinggi dan darjat yang agung, baik di dunia maupun di akhirat. Ia adalah kerana di dalam mimpi tersebut dia mendapatkan kehormatan dengan ketundukan kedua-dua orang tuanya dan saudara-saudaranya di hadapannya. Yakub memerintahkan kepada Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya tersebut dan menyembunyikannya daripada saudara-saudaranya yang lain agar mereka tidak menjadi iri dan berbuat sesuatu yang buruk terhadapnya. Perintah daripada Yakub ini sesuai dengan makna daripada sebuah asar yang menyebutkan, apabila kamu ingin mewujudkan suatu mimpi, maka bantulah dirimu sendiri dengan menutupinya, tidak menceritakan kepada orang lain, kerana setiap orang yang memiliki kenikmatan itu pasti akan dicemburui. Okay, Alhamdulillah, daripada cerita terjemahan ayat Yusuf hari ini kita start dengan surah Yusuf, iaitu surah yang ke-12
12 dan mempunyai 111 ayat yang diturunkan di Mekah. Okay. Kisah Nabi Yusuf ni, surah Nabi Yusuf ni menarik sebabnya dia mempunyai, dia fokus kepada kisah Nabi Yusuf saja. Kalau kita tengok surah Hud sebelum ni, dia mempunyai, dia menghimpunkan beberapa kisah-kisah Nabi yang sebelum ni, beberapa kisah Nabi. Tapi kalau macam surah Yusuf ni, dia fokus kepada kisah Nabi Yusuf sahaja, di mana dia mempunyai persamaan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Jadi lepas pada ni mungkin banyak lagi lah cerita-cerita berkenaan Nabi Yusuf. Okay, Alhamdulillah. Kita dah habis bacaan Al-Quran dan tafsir surah Yusuf ayat 1 hingga 4. InsyaAllah esok kita sambung ayat 5 hingga 14 dengan topik adil kepada anak-anak. Okey, kita tutup majlis kita dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inda al hisab. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا نختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, insyaAllah kita sambung esok satu hari satu muka insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.